Okay guys, welcome to my workstation. Ni workstation saya kat rumah. So apa yang ada je lah. So guys, kita nak cerita pasal psikososial malam ni. Kita ada seorang doktor daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Dr. Nora Shikin Ibrahim, bersama-sama dengan Aina Abdul. Okey, kenapa kita pilih Aina Abdul bersama dengan kita? Sebab Aina Abdul pernah lalu satu kehidupan di mana beliau pernah murung. So kita nak tahu macam mana beliau melalui kehidupan ni dan macam mana dia survive. Alright, so guys, jom sekarang ni kita nak bersama dengan Dr. Nora Shikin Ibrahim dan juga Aina Abdul. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Nabil. Apa khabar? Masya-Allah, khabar baik. Alhamdulillah, Doktor sihat. Doktor bertambah cantik lah. From the last time jumpa Doktor, bertambah lawa lah Doktor ni. Ya Allah, ya Tuhan, Nabil. Masya Allah, Masya Allah. Tak ada. Saya terpaksa memperkemaskan diri supaya menceriakan minda. Sebab kita hanya nak bercakap dengan mental kan. Betul-betul. Assalamualaikum, apa khabar Aina Abdul? Saya sihat, Alhamdulillah. Di rumah saja. You look good, Aina. You look good. Alhamdulillah. Okay. So ceritanya, semenjak kita dilanda pandemik COVID-19 ni, lepas tu sekarang ni kita berada dalam PKP 3.0 ni, banyak sangat cerita-cerita tekanan emosi yang kita dengar. Dan ada yang sampai buat keputusan yang na'udzubillah, kita tak sanggup nak dengar. Ramai orang bunuh diri, ramai orang yang murung. So doktor, first kali kita nak tanya dengan doktor ni yang saya baru dengar ni, tapi saya tak tahu apa dia. Psychosocial. What is psychosocial, doktor? Psikososial ni dia adalah gabungan dari perkataan psikologi dan juga sosial. Jadi kedua-duanya apabila kita combine-kan, dia melibatkan keadaan di mana kita menunjukkan simptom-simptom yang berkait dengan emosi, fikiran, ya. Dan sosial tu juga adalah perkara-perkara yang di keliling kita, environment, social kita, social networking, kita punya sokongan dan sebagainya. Yang saya lebih nak highlightkan adalah sokongan psikososial. That means sokongan ataupun is a support daripada luar yang bertujuannya untuk melindungi dan to promote kesejahteraan mental, mencegah termasuk juga merawat penyakit ataupun gangguan mental. Alright, kita nak tanya dengan Aina Abdul. Okay, the reason being kenapa Aina Abdul bersama dengan kita ialah I heard your past life dulu Aina pernah lalu satu sisi kehidupan di mana Aina pernah murung. Yeah. So Aina sudi ke Aina share dengan kami what happened, apa yang buatkan Aina murung, and how did you discover Aina tengah murung masa tu? Actually, those few years back, sewaktu Aina mula-mula masuk dalam industri. So Aina sebenarnya complete dalam rancangan TV di stesen TV yang lain, dan waktu tu I thought that was it lah. This is my first step untuk ke dalam industri seni. But it turns out that Aina, I was super lost sebab team yang saya ada time tu, I'm not saying that saya tak nak blame anybody, but the circumstances yang Aina berada dalam waktu tu, it doesn't work for me. Kami tak click, and all the decisions making, saya tak happy. So it turns out that saya made the decision to leave everyone and to just be on my own, dan isolate diri saya di KL. Sebenarnya mak saya duduk di Seremban. So at that time saya made the decision to saya nak pindah ke Kuala Lumpur because I want to restart everything. So saya duduk di KL sendirian, and I thought at first saya macam tak ada masalah. So I was just thinking benda ni normal. But after some time saya banyak melakukan benda-benda yang macam I lost interest in a lot of stuff. Saya suka menyanyi, lepas tu saya tak nak menyanyi. Saya suka record myself, dan I tak nak record myself. So those are the things yang membuatkan saya rasa macam, what happened to me? Apa yang berlaku? So that's why I figured another way to express my kemurungan. This is a few symptoms yang kita perlu tahu. Yang kadang-kadang kita doktor, kita kadang-kadang tak sedar tau. Kita ingat kita okey, kita macam ini normal lah ni. Tapi rupanya kita sedang dilanda kemurungan sebenarnya. Doktor cerita sikit, doktor, dia punya simptom and macam mana, doktor? First of all, tanda-tanda awal ya, macam tadi bila apa yang Aina ceritakan, Aina, I'm so actually
thankful that you are willing to share, because when you share, this also is one step to breaking the stigma about mental health and also mental illness. Semua orang boleh melalui fasa kesedihan. Sebagai contohnya, kita ambil dalam pandemik COVID, kita hilang orang-orang yang kita sayang, antaranya orang yang kita kenal, ahli keluarga, kan akibat daripada kepisahan, kematian. Jadi you are sad. Tetapi apabila kesedihan itu berlarutan dan melepasi daripada tahap kesedihan, maksudnya kesedihan melampau melebihi daripada 2 minggu, coupled with loss of interest, hilang minat, macam Aina cakap tadi, hilang minat terhadap perkara-perkara yang suka lakukan. Kalau dia melebihi fasa 2 minggu dan di coupled pula dengan gangguan tidur, sometimes you don't sleep, you're just awake for the whole night, and bukan awake. Kadang-kadang ada seorang kata, alah kalau jaga sebenarnya tahajud lah. It's not that simple, because you are having the symptoms. Lepas tu gangguan selera makan, and at the same time there are other words like feeling hopeless about life. Macam you feel that you are a burden to people. Bila dia sampai kepada begitu, kita rasa macam hilang harapan untuk hidup, kan? Kalau kita pernah duduk dengan orang-orang yang mengalami kemurungan, individu mengalami kemurungan, kalau kita boleh detect, mereka adalah jenis yang memang tidak mahu langsung berjumpa siapa-siapa semasa itu. Okey. Doktor, wow. Alright, kita penting kan nak kena tahu cerita-cerita ni sebab I'm a dad of 3 daughters. So kita ada anak perempuan kan. Lepas tu kita kena belajar ni tau, sebab kita tak tahu nanti how to react bila diorang lalu benda-benda ni kan. Alright, kita nak kena rehat sekejap, Doktor. Aina, sekejap lagi kita nak sambung balik. How do we maneuver? Maneuver. How do we tackle? How do we tackle? How do we tackle all these people? Macam mana kita nak menghadapi situasi bersama dengan orang-orang yang sedang kemurungan, dan kita nak tanya Aina pula macam mana. How did Aina get out from the kemurungan punya situation in her life? Alright, jangan ke mana, kita nak kembali selepas ini. Okay, kita nak terus sembang dengan Aina lah. Aina lalu kemurungan ni, depression ni dalam masa 2 tahun, kan? Lebih kurang, yes. Kan? Lebih kurang 20 tahun. 20 tahun pula, 2 tahun. Ada ke 20 tahun? 20 tahun lama sangat. Tambah sosok pula. Tambah nak bagi gempak kan. Tiba-tiba jadi 20 tahun. Dalam masa 2 tahun, apa yang Aina buat sebenarnya untuk keluar daripada kemurungan ni? Sewaktu tu Aina masih belajar di college, ambil jurusan music juga, dalam degree in music. So time tu ada kawan-kawan lah, and sebenarnya Aina nak share juga, bila orang bertanya jangan elak. So to me, itu yang Aina rasa sangat membantu. And one is bercakap dengan kawan, and 2, I know that Aina tak ada interest sangat nak menyanyi time tu, but I have to force myself sebab this is my passion. Ini yang Aina pindah KL sebab benda ni, sebab Aina nak jadi anak seni. So Aina learn untuk write song. Di situlah saya mula buat lagu. Sekarang ni rata-rata orang keliling kita, jiran-jiran kita, berita-berita yang kita baca, memang it's about mental health. Betul tak? Kan? But everybody is going through this phase right now dengan pandemik, hilang kerja, hilang gaji, ada yang duit tak ada, rumah jadi huru-hara kan. Macam-macam cerita lah. Kita masih lagi bersama dengan doktor kita, Dr. Nur Ashikin, dan kita masih lagi bersama dengan Aina Abdul. Alright. These few weeks, doktor, saya pun jadi sedih tau bila banyak berita-berita mengenai ramai orang yang suicide, banyak yang bunuh diri. Dia ambil jalan paling singkat untuk selesaikan masalahnya. So doktor, apa? Why do they choose this? This orang cakap cara untuk selesaikan masalah ni dengan bunuh diri, doktor? Saya rasa rata-rata yang ramai yang terkesan apabila sejak kebelakangan ni kita melihat banyak video dan juga gambar di media sosial yang memberi kesan emosi impact yang besar, especially kepada yang vulnerable. Tetapi rata-rata kalau ikut even daripada kenyataan oleh yang berbahagia Tan Sri Tenaga Kesihatan beberapa hari lepas, dan juga hari ini daripada PDRM sendiri, yang melihat kepada isu permasalahan sosial yang berpanjangan dalam kalangan masyarakat ini. Jadi one of the things yang kita tengok,
apabila seseorang itu menamatkan riwayat, mereka kadang-kadang bukan mereka tidak merasa diri itu tidak disayangi ataupun mereka merasa orang tidak ambil peduli dan sebagainya. Kita ada ambil berat walaupun ahli keluarga tu ada, tapi sometimes in this split second dia hilang pertimbangan dan merasakan kebanyakannya mereka merasa mereka itu menjadi beban kepada orang lain. Message untuk KKM, kalau boleh kita jangan tularkan video-video itu ya, kalau dapat jangan delete lah, sebab ini boleh menggalakkan copycat suicide kepada mereka yang vulnerable, mereka yang memang sudah ada kesalahan yang teruk sangat. Tak, pasal apa kita tak nak suicidal ni jadi trend. Diorang ingat benda ni trend sebab viral, sebab apa kan. So, kita tak nak benda-benda macam ni jadilah, Doktor. Betul lah, that is a really good advice. Alright, mungkin sesuatu daripada Aina Abdul, seorang yang dah berjaya keluar daripada kemurungan. Silakan, mungkin ada pesanan daripada Aina untuk semua yang sedang menonton ni. Silakan Aina. Sebenarnya benda ni bukanlah it's not a one day process, it's not even few months punya process. Tapi what I can say is that it's very helpful to have a passion. Kalau anda macam Aina sendiri, I think the main thing yang membantu Aina adalah how make it interesting again untuk hidup Aina. So I have to refresh everything and restart, think about my passion. Bila Aina fikir pasal passion Aina, I feel like it's such a waste kalau Aina entertain these feelings, kalau Aina stay in this track. So it's very helpful kalau korang ada something, ada minat. Okay, and then keluarga adalah yang paling penting, dan ibu ataupun ayah ataupun adik-beradik yang korang rapat. And lastly, banyak-banyak berdoa supaya korang akan lebih better, insyaAllah. Okay, Doktor, sikit sebelum kita berakhir, daripada KKM sendiri, usaha KKM untuk membantu mereka-mereka yang sedang menghadapi masalah emosi ni, kemurungan ni, and mungkin a few tips daripada doktor sendiri kepada semua yang sedang menonton ni yang nak membantu. Okay, I want to become a good listener but I don't know how. How do I start? Any tips untuk mereka ni? Silakan, Doktor. Semenjak daripada awal pandemik, for the past 1 year has been actually doing a lot of services, termasuklah juga servis kesihatan, dan on top of that kita ada apa yang kita panggil bantuan talian sokongan psikososial yang kita laksanakan bersama NGO seperti Mercy, Jakim ya, TSK dan juga Talian Kasih, yang kita bersama-sama lah all this under kerajaan dan juga NGO. Untuk all that, kita ada apa yang kita panggil perkhidmatan kesihatan mental dan psikososial atau MHPSS dekat peringkat lapangan. So it covers dekat peringkat negeri, dekat peringkat daerah, hospital, klinik, kepada petugas-petugas kesihatan dan juga kepada masyarakat. Satu adalah apabila kita merasakan kita sendiri atau ahli keluarga mempunyai simptom-simptom awal kemurungan ataupun yang berkait dengan emosi dan dia berpanjangan, dapatkan penilaian dan rawatan yang bersesuaian. Itu dia. Dia sebenarnya bila kita ada rasa sifat ukhuwah tu, Doktor Aina Abdul kan, bertanya khabar. Sekarang ni dalam keadaan kita lockdown, kita tak boleh ni, but we still have that communication going around. Kita ada telefon, kita ada FaceTime, kita ada Zoom. Just check with each other kan, tanya khabar, check on each other. Alright, thank you so much Dr. N for your time. Masya Allah, Alhamdulillah hari ni harap-harap apa yang Dr. bagi ni kan, dan apa yang Aina kongsi ni dapat bagi manfaat pada semua yang sedang menonton, insyaAllah. Okay, we have to go through this together, and thank you so much Dr. N and Aina Abdul. Bye-bye Aina. Bye. Alright. Itu dia guys, tadi banyak perkara-perkara ataupun info-info yang bermanfaat untuk anda semua di waktu-waktu kita sedang melalui ujian yang sangat hebat ni daripada Dr. N dan juga perkongsian yang sangat baik daripada Aina Abdul. Guys, kita kena belajar bermula daripada hari ini, kita kena belajar sekarang untuk jadi a good listener. Kita kena menjadi seorang pendengar yang baik dan jangan takut-takut untuk luahkan ataupun kongsikan emosi anda bersama dengan orang-orang yang terdekat. Ini semua adalah untuk menyelamatkan diri kita juga. Alright. Selepas ini kita nak bersama dengan 2 orang pakar bola. Kita ada Abang Botak, Nafis dan juga Burn. Kita nak sembang pasal Euro 2020. Yeah. So jangan ke mana-mana, saya nak pergi minum air jap. Kita kembali selepas ini. Malatop.